Al-Quran tu dia akan kaitkan kan. Maksudnya kalau maksudnya penggunaan Allah yang paling besar kita mendapat ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa tu maksudnya di akhirat nanti Allah akan panggil ada syurga tu dengan wahai jiwa-jiwa yang tenang kan, di zaman ni besar dah. Ya ayuhal mutmainnah irji'i, apa dah lupa dah ayat ayatnya. Kata mesti tak ingat dah kan. Lepas tu kena buka balik tak apa pun. Lepas tu tak, maksudnya pada Allah tu jiwa yang tenang tu kita kena usaha carilah kan, sebab disebut dalam Al-Quran kan, Kena. kan. Mana ada dia kita bukan dari segi mana, kita kena belajar lah, kena faham hadis Nabi sekian, macam mana Al-Quran, panduan Al-Quran ajak macam mana, yang itulah yang sebenarnya. Bila kita cari ilmu yang macam tu, Allah akan isi lah. Bila kita cari, kita akan amal, sebab ilmu tanpa amal tak jadi apa. Jadilah kita macam orang-orang yang Yahudi, ada ilmu tapi tak amal. Orang Maghfud kan dalam Al-Fatihah. Maksudnya relate betul lah, bila kita tadabbur ni dia akan kaitkan betul dah. Betul. Dulu Kalau tak ada ilmu tapi kita amal, kita jadilah orang adh-dhalin, orang yang sesat seperti orang Nasara. Itulah, tapi kalau kita amal barulah kita dapat fadlul minallah daripada Allah ni. Tapi itu nak beramal tu kan. Beramal. Ciri-ciri kita nak beramal tu yang katanya kena apa? Yang iktibat Rasul kan. Kena iktibat Rasul tu kita kena ada ilmu daripada segitulah. Belajar kan. Kena belajar. Ustaz ni pula ni. Bagi Ustaz. Ada tak masuk lagi tu Ustaz, tak nampak nama Ustaz pun. Apa ni? Cek dia. Ada bagi Ustaz. Bukan nampak suara ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sekalian, sahabat-sahabat semua. Kita dah Ustaz dekat pejabat ke dekat masjid kot ni. Kalau dekat rumah ada Ustaz cepat. Negara kot kan, masjid negara tu mesti. Tapi selalu dia akan beritahu mana dia macam. Ada hal lah tu. Tak perlu tunggu sekejap. Orang kita tadabbur ni dia punya conclusion, dia punya apa, dia punya input dia, hasil dia memang tak mengecewakan dah kan. Malah kita makin dekat dan kita makin berhati-hati, kita makin takut. Macam kita makin orang kata makin menjaga orang kata jaga apa ya, jaga ilmu tu ke. Kita jaga, kita dah dapat ilmu, kita jagalah, kita takut dekat apa, kita belajar benda ni, kita takut dah kan. Itulah. Dan kalau kita tak ada pengetahuan tentang sesuatu tu yang kita tak kisah. Bila kita tahu tu kita takut. Kita akan cuba elok lah daripada buat perkara yang tak boleh tu. Kalau terbuat pun cepat-cepat rasa bersalah, hati tu kena cepat-cepat istighfar. Baik, lawan je lah kan. Tapi tu rasa makin dah banyak terdapat dia, terutamanya Ustaz Nazri ni kan. Banyaklah benda-benda yang kita dah ambil sambil level tambahan, tapi sebenarnya benda tu. Sebab pengetahuan kita tak sampai mendalam macam mana yang Ustaz dapat. Bila Ustaz kongsi tu baru kita faham. Bila Ustaz beritahu tu, ya Allah tahu. Baru kita tahu kan. Kan, maksudnya nak kena ketuk pada selalu kan. Saya selama ni ingat tabayun tu macam berhati-hati, macam biasa je lah, tak payah share apa semua, tak fikir kesan mendalam dia tu macam mana. Rupanya tabayun tu sangat teliti, maksud dia sangat teliti sebelum kita nak cakap sesuatu, nak sebarkan sesuatu. Sangat teliti,
sangat-sangat Hmm. teliti. Macam apa jangan sebab apa? Kalau tersalah tindakan kita akan menyebabkan maruah orang tersebut maruah orang tersebut macam berkaitan dengan akhirat kita lah kan, akhirat orang tu kan. Memanglah. Tambah sekarang lagi lah, semua di hujung jari. Itulah sekarang ni kan. Bebas sekali tu, kat mana lah kita nak pergi minta maaf. Itulah Takutnya. takut sangat tu kan. Bila dah belajar ni lagi rasa macam Allah. Itulah. Nak share yang hadis-hadis pun make sure lah yang kualiti yang Tu tak pure berani. kan. Apa yang kalau yang ada yang ustaz cakap yang kita pasti dah baru boleh tulis. Kita tak Yang mana dah diajar, yang mana dah dibagi tahu. Saya cek dalam yang ni dalam www.hadis.com semokhadis.com. Oh, itu Yang bukan. tu ada Ustaz Mustafar. Dia buat dengan kawan-kawan dia pun punya website lah tu. Oh, sama-sama Suki ke? Sasuki. semokhadis.com. Kita dah WhatsApp ustaz ni. Kenapa ustaz senyap macam ni? Semalam ada kawan-kawan. Ya, Tapi tak tahu dah kan? Tak sedar. Kau lah ustaz lupa ke apa? Dah dia siap dah cakap mana dah beritahu kat dia dah. Dia tu Ada kan. apa-apa hal Ada rasa pun. dia ada hal ni kok agaknya. Mana tahu kan kadang-kadang last minute tu ada panggil apa-apa ke tu. Kita kat Masjid Negara tu susah sikit lah kan. Iyalah. Mana Ustaz Zahir kan? Cik Siti nak ganti ustaz boleh? Cik Siti ceritalah kat kami sama ni. Kan pandai je ni hadis Quran ni. Kami baca je apa Cik Siti tulis. Ada ditulis tu? Pasti. Tu biar Cik Siti ganti. Boleh Cik Siti gantilah sekejap. Boleh. Oh, dia dah ada. Ceritalah kat kami sama apa yang dah belajar apa tu. Ceritalah kami nak dengar apa lagi ilmu yang ada. Sebab hari tu tak salah kita mesti kelas hadis yang lepas Ustaz Zahri cakap pasal minna ini yang sini pada minawah kan. Minna ni maksudnya kurniaan maksudnya tapi bila ada Allah tu kurniaan Allah yang besar kan. Itulah Itu dari maksudnya ada betul yang kita pintar ni ada rasyadah yang hadis tu ingat hadis apa hadis tu tak ada hafal lah hadis tu kan yang kita baca tu dah kan. Sini tu kurniaan Allah yang besar pada kita itu rasyadah WhatsApp Ustaz dah tapi Ustaz tak respon lagi. salah lah tu. Dah guna Zoom habis semua terpadam. Apa Kak Syeda? Kalau Kak Syeda nak call dia line putus semua Zoom ni kan. Cik dia dah boleh. Lina ada nombor ustaz tak? Lina biasa dengan ustaz. Lina ada office kat kot. Tak ada tak. Tak ada nombor dia. Tak ada. Kalau boleh cakap dengan ustaz, tanya. Nanti tak saya ganggu pula, takut ustaz ada apa benda kan. Cik Siti boleh kot tolong call. Cik Siti. Kak Syeda bagi siapa-siapa. Liza kot, sebab Liza dan dia moderator kan. Try call. Boleh Kak Syeda hantar kat saya. Liza pakai laptop. Saya pakai phone, tak apa, saya ada satu di phone. Oh, okey, kejap ya. Kak Syeda bagi hantar WhatsApp. Kita dah bersama dengan ini Zak ada WhatsApp ada Liza dah. Excited ni. Kalau saya tak apa nak dapat ilmu lagi ni kan. Bila dapat sekejap lagi dapat ilmu. Akhirnya dengar ulang balik rakaman tu biar orang kata biarlah ada betul-betul apa kita dapat.
Dapat. Terbagi dalam semua. Kak Jida, Ustaz ingat 10.30. La ilaha illallah. Itu Ustaz masuk lagi. Alhamdulillah lah call kan. Itulah Ustaz ingat 10.30. Tak apalah. Kita dah Ada je. Start tu selalu pukul 10. Mana pernah 10.30. dah Ustaz tahu, subhanallah. Lupa kot. Okey, saya kata kejap. Ustaz. Terima kasih Diza. Aku nak Sama. tak ada tarian kalau tak. So insyaAllah kita start dah sekarang ni. Dah 9 minit tu sudah. Boleh tu. 9 minit. Majlis raya nanti Ustaz masuk terus kita start je. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, salli ala Muhammad wa ala alihi. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi zidna ilma. Allahumma faqihna. Alhamdulillah. لا تهدي تهتدي لولا أن هدانا الله. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pagi ni kita bisa masuk je. Doa yang tak ada baca ni tadi ni tak ada dengar Ustaz cakap lah. Aku tak pernah salah dengar Ustaz Basik baca ketika buka majlis ni doa ni. Soalan mudah. Dalam doa ni adalah buku hijau penajat. Saya senang saya lah je lah baca lah. Perpasan ada dalam ni untuk kita hafal lah mudah lah insyaAllah. So kita tunggu Ustaz masuk ya. Ustaz kata tunggu. Jangan ayat 9. Mana? Pagi ni kita masuk. Ada juga dalam grup. Ustaz cerita sikit pasal ilmu IDNG itu.
atau minta Lina cerita sikit dengan DNA tu. Dia cakap yang disampaikan di doktor dia dalam video pendek tu. Apa dia Lina? Apa dia? As cakap kita boleh minta Lina jelaskan sikit berkaitan dengan DNA yang disebutkan oleh doktor dia dalam video klip tu lah kan. Ataupun kita minta ustaz cakap tu kalau Lina boleh bantu kita kan, aku cakap betul berkenaan dengan DNA tu. Kan kita orang awam kan tak tahu DNA betul tidak seperti yang cakap oleh doktor tu kan. Bila tak payah cakap, kena dekat ke laptop. Dia macam biologi apa ni? Biomedik punya orang ke ustaz ke siapa tu ya? Dia memang doktor, dia doktor. Rasa dia daripada lulusan daripada dia duduk dekat universiti lama. Lepas tu after that dia dah habis apa tu dia balik ke Malaysia. Kayaknya dia kena pakar universitinya dia. Yang saya faham lah konsep istihalah tu, benda yang asalnya haram, kemudian dia melalui satu proses, dia dah jadi halal sebab sifat asal benda yang haram tu dah hilang. Tapi DNA ni dia memang susah nak hilang. Dia memang kat mana-mana pun trace, kat mana-mana area surface, apalagi kalau pasar, tempat makan, macam mana pun akan terpalit. DNA tu mungkin kita akan temui kalau kita test. Tapi benda yang tak nampak, buat apa kita sibuk test? Contohlah hari tu kan, ada isu apa ya, anjing orang bawa dalam troli dekat satu pasar raya. Yang itu kalau kita nampak, okeylah kita targetlah yang dia buat, dia habis samak ke sertu semua troli. Itu apa? Jadi macam kita mencari-cari benda yang tak nampak. Kalau memang ada bukti nampak, ya kita boleh buat tindakan. So pasal istihalah ni memang kalau yang saya faham lah, kata kalau dia adalah disebabkan oleh ambil contoh arak lah kan, dia memang ada proses dia sendiri yang akan jadi halal by itself, dia daripada arak yang memabukkan dia menjadi cuka apa semua. Itu contoh satu yang memang kalau nak kira zaman dulu lah, tak ada teknologi nak trace DNA lah apa semua. Takkan dalam setiap perkara mesti ada contoh yang berlaku zaman dulu. Yang contoh yang sekarang katalah dalam penghasilan vaksin. Vaksin konvensional masa dulu-dulu memang virus atau bakteria yang nak dijadikan vaksin tu diternak dalam petri dish. Masa tu sos yang paling murah memang darah ataupun tisu live, tisu yang hidup, memang babi lah. Dia punya medium yang paling sesuai tau untuk ternak tu. Itu, tapi pada masa tu pun itu saja teknologi yang ada. Dan itu saja yang boleh menternak virus dan bakteria tu dengan kuantiti yang nak diperlukan. Tapi sekarang ni dah moden, dah tak ada dah semua tu. Semua dah dalam bentuk sintetik, dan kalau perlu pun penternakan virus tu dia gunakan medium-medium yang berasaskan tumbuhan, dia daripada monyet, daripada telur, daripada yeast yang jauh lebih murah dan available. Tapi dari segi yang zaman dulu punya tu, konsep istihalahnya ialah bila dah diternak virus tu diasingkan 100% totally daripada dia punya medium pembiakan, darah ataupun tisu babi tadi tu. Proses dia penyulingan sampai menggelegak benda tu dijadikan wap, dia keluarkan, dia bersihkan semua medium untuk pembiakan tu. Jadi dari proses penyulingan ni dia memang dah sangat tak ada dah, tapi trace of DNA tu mungkin ada. Trace of DNA tu kalau test mungkin ada. Jadi benda tu kalau saya baca lah, dia dah terlalu mikro. Dan kalau katalah contoh kita solat pun kan, katalah
ada yang kita tak sedar. Mana tahu ada terkena tahi cicak ke, terpercik air ke mana. Benda yang tak nampak. Terlalu mikro. Yang benda tu dimaafkan. Itulah yang saya faham Kak. Kalau dari segi istihalah, dari segi penghasilan vaksin lah. Kalau dari segi makanan tu yang macam Ustaz Nazri sebut last time kan. Impossible untuk kita test sampai tahap DNA tu. Takkan jumpa kat mana-mana DNA anjing, DNA apalah yang kotor-kotor apa semua. Sebab DNA ni terlalu mikro, dia peringkat asid ribonukleik, peringkat lagi kecil daripada molekul protein. Dia komponen asas untuk kita punya coding untuk apa yang bentuk kita secara fizikal. So Allah alam lah, saya itu yang saya faham lah setakat ni Kak. Kalau adalah takrifan lain, istihalah tu kena sampai sesuci-sucinya sampai DNA pun tak jumpa, saya tak tahulah yang tu. Wallahu alam. Yang menjadi isu ni sekarang tu sebab DNA tu kan, DNA tu benda tu. Tapi macam mana kita nak maksudnya isu ni sebenarnya kenapa ambil benda tu? Kenapa ambil benda tu kan? DNA tu walaupun dah maksudnya dah ada penapisan sampai seharusnya betul. Still there kan. Dari petikan kedua sebab kenapa kita ambil yang benda haram. Kenapa kita nak cari-cari benda tu? Contohlah kan Kak, masa kita dalam ihram kan, masa haji berapa hari kita ihram kan. Jangan cari-cari rambut kalau kata kan, kalau rambut gugur ke apa, kita tak boleh cabut bulu di badan kan. Jangan cari, buat dia je. Jangan kan, kalau nak cari memang kita akan rasa kena dam semua. Benda tu jatuh. Akan jatuh, mata, rambut, hidung kan. Tapi sebab jadi apa yang ada fahamnya dikaikan kita menggunakan kaedah mengapa kita mengambil tapi sebabnya tak tahu dah kan Allah jadikan benda tu ada manfaat daripada manusia. Because katanya dia punya DNA dia ada kebersamaan dengan DNA manusia. Jadi saintis ambil manfaat daripada DNA dia tu untuk macam ni perubatan lah, untuk benda-benda yang kata benda-benda untuk kritikal lah, bukan benda-benda yang suka-suka saja kita nak ambil, tak, tapi benda kritikal macam bila berlakunya COVID ni, bila berlakunya macam tak tahulah itu yang doktor tu kata sebab DNA tu tak boleh buang, betul lah cakap Nina kan, sebab benda tu terlalu orang kata small sampai bawah tapi still dia kan benda tu kan, dah proses tu pun proses dia sampai kata peleburan dia tu, orang kata pendidikan dia tu semua dah tak ada sifat dah dia, tapi pengenalan dia still ada nama balik bayar tu kan. Itu yang pertikaikan tu kan, kenapa nak ambil balik bayar punya DNA, kita ada ke DNA selain yang balik bayar kan. Tapi Kenapa je? Kenapa je? Okey lah kan. Kita kan orang Melayu ni kan sebab geli dahsyat betul kan. Jadi itulah yang jadi isu tu sebenarnya. Dah ustaz ni pergi mana ustaz ni? Kejap tak. Kejap tak ni. Dia tak ada. Lepas tu itulah kan yang macam doktor tu. Saya rasa jadi satu isu sebab benda tu viral. Orang awam dia akan timbul bulat tau dia bila sebut macam tu kan. Peranan JAKIM semua kan, benda tu kan macam saya cakap lah akan menyebabkan credibility JAKIM, credibility syarikat tu semua kan. Ustaz masuk dah, alhamdulillah. Ustaz. Waalaikumsalam. Alamak. Ustaz, tak apalah Ustaz. Kak Syida ada apa? Alhamdulillah kita tak sia-siakan masa yang berpaki ni. Kita masih ada discussion panjang juga dalam berkenaan dengan kita dah tadabbur pada ayat ke-6 minggu lepas kan. Jadinya insya-Allah pagi ni kita akan sambung pada ayat ke-9 Ustaz ya. Ayat ke-9 ya. Sebab itu yang pada Allah ayat ke-8 tu Ustaz.
Itu juga lah yang perlu pastikan sebagai pengajar. Kat rasa ayat ke-6 tu memang sangat terkesan daripada kita orang, dan juga yang ke-7 daripada 6, 7 tu memang kata sesuatu kata yang suka untuk dilupakan lah, detik-detik yang Ustaz sampaikan ilmu tu, insyaAllah kan. Kadang-kadang tabayun tu Ustaz kan. So insyaAllah kita, sekejap Ustaz, kita lupa nak share ke FB kejap-kejap. Nak on ke FB kejap. Saya guna komputer. Okay, Ustaz, alhamdulillah, Allah kita dapat teruskan pengajian kita pagi ini. InsyaAllah kami tetap sabar menunggu kehadiran Ustaz. Sedikit tadi Kak Lina telah bukakan sedikit berkenaan dengan DNA untuk mendapat jelasan daripada pakar bidang perubatan yang sains lah. Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz, orang yang belajar kan. So InsyaAllah Ustaz, silakan Ustaz. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Hujurat bermula dengan kita mulakan dengan ayat yang ke-9. Ayat yang lalu cerita tentang bagaimana kita perlu merasai kehadiran Nabi in the midst dalam kalangan kita melalui perlakuan sunnah-sunnah baginda, dan itu mengukuhkan lagi supaya kita berhati-hati dalam menerima berita. Dalam menerima berita, Allah letak beberapa prasyarat melihat bukan sahaja isi kandungan berita, tetapi siapa yang bawa berita tu. Siapa yang bawa berita tu. Tak kira sama ada dia tu orang terkenal atau tak terkenal, latar belakang yang Allah gariskan terhadap individu yang membawa berita adalah fasiqun. Fasiqun. So fasiqun ni dia lebih kepada orang yang cenderung untuk merosakkan diri. Kalau fasid, dia merosakkan alam. Fasik merosakkan diri. Jadi perkataan fasik ni ulama bincang secara mendalam kategori fasik tu bagaimana, dan kita sendiri boleh lihat orang yang tak sayang diri dia kan, hisap vape, hisap rokok misal kata, atau cenderung bercakap mulut tanpa insurans, itu kan fasik. Dia suka meletakkan diri dia di tempat yang berisiko, terutamanya melanggar perintah-perintah Tuhan. Manusia-manusia semacam inilah yang dalam kategori itu. Cuma kita tidaklah membuat rimak, okey, individu ni fasik, yang ni fasik, tidak. Tetapi Allah katakan berhati-hati
terhadap individu yang membawa berita, bukan saja melihat isi kandungan berita, tetapi siapa yang bawa berita tu. Kemudian ayat yang ke-9, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'ifatani minal mu'minin. Kita boleh saja melihat sama ada ayat yang ke-8, kejap saya share lah. Kita boleh saja melihat sama ada ayat yang ke-8 itu 8 merujuk kepada pernyataan di atas, kaitannya munasabahnya dengan ayat di atas, bagaimana Allah kurniakan nikmat yang begitu besar, fadlan minallahi wa ni'mah, dengan kehadiran Nabi SAW. Bukan saja hadir, tapi kita kenal tindak tanduk kekal sampai kiamat berita tentang baginda. Ayat yang ke-9, bila didukung ayat yang ke-8, rahmat daripada Allah juga, Allah hadirkan Nabi sehingga kita tahu untuk bertindak jika ada dalam kalangan orang beriman yang bergaduh. Kita tahu nak bertindak, tahu nak riad. Melalui apa? Ayat yang ke-9. Allah kata, wa in ta'ifatani minal mu'minin. Wa in ta'ifatani minal mu'minin aqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua puak daripada orang beriman, iqtatalu. Iqtatalu ni bergaduh dengan keinginan nak berbunuh. Iqtatalu. Bergaduh, berperang. Qatala biasanya diterjemahkan sebagai berperang. Dua kumpulan yang keduanya Allah kata beriman. Ini bukan memerangi orang kafir. Tak. Ini dua kumpulan orang beriman. Bayangkan tuan-puan. Orang beriman, berperang, bermati-matian, bergaduh, bermati-matian. Dan situasi ini agak menghairankan. Sebab, orang beriman kot. So, ini mengajar kita kalau golongan mukmin pun boleh jadi berperang sesama sendiri, dan entah di mana silapnya, sampai mereka boleh berbunuhan sesama sendiri. Allah tidak suka kalau sesama Muslim berperang, kerana ia seperti melawan diri sendiri. Dan kita tahu bahawa orang Muslim itu adalah cerminan kepada diri kita. Dan kalau mereka buruk, maka kita pun buruk. Tetapi kalau terjadi juga, as if Allah kata benda ni mustahil. Tapi kalau terjadi juga, apa perlu dibuat? Fa'aslihu bainahuma. Maka, aslihu. Damaikanlah antara keduanya. Kejadian orang beriman berperang ni basically pernah berlaku pada zaman isteri Nabi SAW. Kita kenalinya sebagai Perang Jamal. Perang Jamal. Setelah terbunuhnya Sayyidina Uthman, Ali naik menjadi pemimpin, maka sebahagian daripada orang beriman ni, juga sahabat Nabi, termasuk isteri Nabi, meminta Ali untuk settlekan dahulu, mencari siapa yang membunuh Uthman. Siapa yang bunuh Uthman. Tapi sebaliknya, khalifah waktu itu, Ali, berpandangan, mempunyai pandangan berbeza. Dia kata sekarang ni yang paling utama adalah penyatuan dalam kalangan orang Islam. Penyatuan dalam kalangan orang Islam. Tapi sebahagian besar daripada mereka tak bersetuju. Kata cari dulu siapa pembunuh Uthman. Kan benda tu bukan melibatkan akidah,
tetapi melibatkan politik. Perbalahan melibatkan politik. So, dua pihak ini bertelagah sampai berperang, mengangkat senjata. Sampai ke tahap mengangkat senjata. Kalau kita lah berada di situ, apa tindakan kita? Jeng jeng jeng. Ali kot, menantu Nabi. Aisyah berlawan dengan Aisyah, isteri Nabi. Kalau kita nak berpihak pada siapa? So sejarah Perang Jamal ni juga mendapat kritikan kuat daripada Syiah. Dan daripada sejarah Perang Jamal ni lah Syiah mengambil kesempatan untuk melaknat Aisyah. Bagi dia, Ali adalah khalifah yang sah. Siapa-siapa yang menentang khalifah yang sah, dia dikira sebagai pengkhianat. Sebab itu dalam solat mereka, mereka mengambil kesempatan hasil ibrah dari Perang Jamal untuk melaknat Aisyah. Nampak tak liciknya mereka-mereka yang ada grudge, ada dendam yang mendalam dalam agama ini. So, wa in ta'ifatan, ada dua kelompok. Dan kelompok tu orang beriman. Allah bagi tahu benda ni hampir mustahil untuk berlaku. Sebab orang beriman, macam tadilah alasannya, kita sesama saudara takkanlah nak bergaduh kan. Jika bergaduh sehingga mengangkat senjata nak berperang, fa aslihu bainahuma, tugas kita orang ketiga, pihak ketiga, aslihu bainahuma, damaikanlah antara kedua kelompok ini. So kalimah fa aslihu ini merujuk kepada orang ketiga. Ketaifatan, dua kelompok. Fa aslihu ni orang ketiga. Kelompok ketiga kena bertindak sebagai pendamai antara kedua kelompok itu. Fa in baghat ihdahuma. So, dua orang gaduh, kita orang ketiga damaikan. Jika selepas kita damaikan, jika salah satu daripada dua kelompok itu melampau. Bahra ni berlaku zalim, melampau. Mungkin dalam bentuk melanggar. So, bila kita dah damaikan, dah tentu akan ada syarat-syarat perjanjian. So, kalau salah satu daripada dua kelompok A ataupun B langgar perjanjian. Katalah A langgar perjanjian. Kita dah setuju dalam perjanjian damai itu buat begini 1, 2, 3 dan 4. A langgar. Sama ada 1, 2, 3 dan 4. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi. Maka B dan kita, B dan C, kan tadi A, B, C. A dan B bergaduh, C jadi orang tengah. So, bila dah berdamai, tiba-tiba A langgar perjanjian. Katalah dalam perjanjian tu tak boleh diviralkan apa yang berlaku. So, penyokong-penyokong A duk tanya, apa berlaku? A mula-mula kata tak, semua dah ada dalam perjanjian, tak boleh. Tapi kerana penyokong dia desak, maka A pun keluarkan kenyataan melanggar perjanjian. Faqatilul lati tabghi. So B dan C kena bertindak untuk memerangi A. B dan C kena laksanakan sesuatu, buat sesuatu sehingga A, mohon maaf, sehingga A kembali mematuhi perintah Allah.
Tadi C sebagai pendamai. Tapi sekarang bila A mungkir janji, tukang damai dan musuh kepada A tu B kena bersatu untuk beri tekanan kepada A supaya dia bertaubat. Tafi'a ila amrillah, kembali patuh perintah Allah. Tuan-puan, kita ada belajar ke benda ni dekat sekolah? Cara untuk menangani krisis. Fa'in fa'at, jika A kembali kepada perintah Allah, fa'aslihu bainahuma, damaikanlah A dan B, buat perjanjian baru, bil adli, dengan adil, wa aqsitu. Ini yang penting. Tadi perjanjian pertama antara A dan B dibuat secara dalaman, rahsia. Bukan live, rahsia. Tapi bila A keluarkan kenyataan, memburukkan B ke, ikutlah apa pun kenyataan dia yang melanggar perjanjian pertama, B dan C kena beri tekanan kepada A, perangi A sampai dia bertaubat, sampai dia mohon maaf, sampai dia nak akur, kembali ikut perintah Allah. Dan bila A setuju untuk berdamai semula, maka C kena temukan A dan B dan buat perjanjian baru. Perjanjian baru dalam bentuk macam mana? Wa aqsitu, buat secara live. Tontonkan pada umum, apa perjanjian baru? Sebab khawatir A akan bertindak seperti mana sebelum. Innallaha yuhibbul muqsitin. Itu beza adil dan qist. Kedua-duanya bermaksud adil. Al-adlu dan qist, kedua-duanya bermaksud adil. Tetapi adlu boleh jadi pihak-pihak yang terbabit tidak dapat manfaat. Tapi qist dia dalam bentuk win-win situation. Semua orang dapat manfaat. Semua orang dapat lihat. Itu qist. Dia bukan sekadar berlaku adil, tetapi dilihat adil. Tu. Al-adlu berlaku adil, qist dilihat adil. So kalau adalah antara kita yang terlibat secara langsung dalam pembangunan sahsiah diri, keluarga mungkin, dalam masyarakat, tak cukup kepanduan ini untuk menjadi sang pendamai dalam masyarakat. Detail Allah bagi. Dan tidak cukupkah detail semacam itu kita gelar sebagai fadlam minallahi wa ni'mah? Ini merupakan limpah kurnia dan nikmat pemberian dari Allah. Wallahu alimun hakim. Allah sangat tahu apa berlaku dan sangat bijak dalam menguruskan pertembungan ini. Tuan-puan. So ayat sebelum, ayat 6, 7 sangat power. Ini pula ayat 9 sangat power. Dan dia punya conclusion di tengah-tengah. Fadlam minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. So diutuskan Nabi itu bukan sekadar utusan untuk kita lihat perilakunya. Tetapi ayat 9 ini bagaimana Allah memerintahkan Nabi untuk melaksanakan misi pendamai. Ini tugas PBB. Dua negara bertelagah dan dia bukan mengambil tindakan berpihak kepada mana-mana negara, tidak. Tindakan tadi fa'in baghat ihdahuma, setelah berlaku pelanggaran pertama, barulah pihak pendamai ini berpihak kepada pasukan yang ditentang.
So begitu, dan Allah tegaskan pada ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ayat 9, possibility. Dan jika berlaku, apa tindakan yang perlu dibuat? Ayat 10, Allah bagi tahu realiti yang sepatutnya kita capai. Orang beriman itu bersaudara. So, kalaulah kita gagal untuk mengambil manfaat ayat ke-10 ini, mengakui bahawa orang beriman itu bersaudara. Ada satu lagi ayat dalam surah Isra. Kalau kita tidak menganggap orang beriman itu bersaudara, maka kita akan terjerumus untuk memilih syaitan sebagai saudara. Dua tempat saja Allah sebut tentang ikhwah ni. Innamal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Itu satu, surah Isra. Dan dalam surah Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. So kalau tidak setuju untuk bersaudara sesama orang beriman, dia ada potensi untuk berkawan dan bersaudara dengan syaitan. Fa aslihu baina akhawaikum. Orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, semoga engkau beroleh rahmat. Ayat ini sangat powerful, ayat ini sangat memberi makna bahawa setiap orang beriman itu bersaudara. So, bila sebut bersaudara, dan Allah tidak sebut pun sebelum itu ada orang beriman yang bergaduh, berbunuhan, tak sebut pun kan pada ayat ni. Ayat sebelum ada, wa in ta'ifatani minal mu'minina yaqtatalu fa aslihu bainahuma. Ada sebab untuk kita damaikan. Kan ayat 9, ada berlaku sesuatu untuk kita damaikan. Tapi ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Tiba-tiba suruh damaikan. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah antara saudara-saudaramu. Why? Tuan-puan, betul kita berusaha untuk beriman. Tetapi kita masih lagi ada perangai-perangai kita yang masih belum berubah. Maka untuk damaikan hati, untuk kita menerima orang beriman itu, no, macam ni. Kita masing-masing ada perangai masing-masing. Tak semestinya orang beriman itu akan terus 100% perfect. Tak. Tapi Allah suruh cari jalan. Carilah jalan supaya engkau boleh merasa damai dalam kalangan orang beriman. Carilah alasan supaya engkau boleh berbaik sangka pada mereka. Sebab dia orang beriman. Dan yang menilai iman dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah iktiraf keimanan dia. So kita kena cari jalan macam mana boleh rasa damai. Walaupun mungkin mulut dia tak ada insurans. Walaupun mungkin perangai dia tu kita tak suka, tapi dia masih ada iman. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka kita menjadi orang yang semacam absorber, penyerap hentak. Serap sahaja apa kekurangan dia. Utamakan bahawa dia orang beriman. Kalau semua orang beriman buat benda tu, kita punya impak dan tindakan kita berbeza. Dan pada ayat ni Allah titipkan juga pesanan wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah.
Maksudnya apa? Kadang kita tak tahan juga dengan perangai orang beriman yang lain. Kan? Tak tahan juga dengan kelemahan dia. Tapi Allah kata, bear with Allah. Bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun. Yang kita nakkan adalah kesepakatan, kesatuan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kan? Saya berkongsi dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu berkaitan dengan penulisan khutbah. Antaranya, saya kongsikan surah ini. Tapi tak adalah detail semacam ini. Cuma sewaktu minum-minum tu, diorang ada bercerita tentang ada satu benda yang perlu diubah dalam masyarakat Terengganu ni, terutamanya bagi pengguna jalan raya. Dikata kebiasaan dekat Terengganu untuk pengguna jalan utama beri laluan kepada orang yang nak keluar daripada simpang amat tipis. Kena tunggu sangat lama. Malah orang jalan utama ni merasakan mereka sangat berhak terhadap jalan utama tu, dan chances untuk orang keluar daripada simpang sukar. Kalaulah kita memikirkan setiap orang beriman itu bersaudara. Yelah, adik-beradik tak pernah bergaduh kan. So gaduh macam mana pun adik-beradik, akhirnya kan cari-cari bulu ayam, akhirnya dia bercantum jua. Bentuk macam itulah yang Allah nak bagi tahu ni. Aslihu wattaqullah la'allakum turhamun. 3 benda yang Allah janjikan kalau kita kekal dalam mengimpikan setiap orang beriman ini bersaudara. So sebarang mungkin kekurangan, contohkan ustaz lambat pula hari ini, maafkanlah ustaz tu, mungkin dia ada benda lah tu. Bentuk-bentuk semacam itulah, give and take. Tapi selalunya bila kita terlalu bertolak ansur ni, kita akan ditolak beransur-ansur. Lazimnya macam tu. Tapi rupanya Allah kata apa? La'allakum turhamun. Kita melihat kurangnya kita, kekurangan itu nampak di dunia. Tapi kita nak rahmat Allah, itu yang paling penting. Apa pun mereka buat, hasil daripada tolak ansur kita, yang menentukan berjaya atau tidak tu Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun rancangan mereka, apapun gelaran yang disebut tentang kita ni bagai cacing naik ke mata, kan, terutamanya pemilikan Bumi Putra dalam Malaysia, apapun yang mereka rancang, akhirnya kembali kepada izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau Allah sudah janjikan wattaqullaha la'allakum turhamun, kamu orang beriman bakal mendapat rahmat. Apa lagi yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada rahmat yang tidak terhingga. So pada ayat 10 ini kita sudah lalui seruan yang ketiga. Seruan yang ketiga. Kita nak masuk seruan yang keempat. Yang keempat ke Ustaz yang ni? Yang ketiga tu bukan ke yang ayat ke-6 tu Bukan ni? Tak, ni baru Tak, seruan ketiga. Okay. Ni seruan keempat. Baru nak masuk seruan yang keempat. So seruan yang ketiga basically daripada ayat ke-6 sampai ayat yang ke-10. Ayat ke-6 sampai ayat yang ke-10. Oh, sebelum tu, apa kaitan ayat ke-6 tentang berita dan ayat ke-7 tentang Rasulullah, ayat ke-8 tentang ini merupakan nikmat besar daripada Allah, panduan ini nikmat besar daripada Allah. Ayat ke-9 orang beriman itu, jika orang beriman itu bergaduh, dan ayat ke-10 tentang realiti orang beriman sepatutnya bersaudara. Kaitannya sangat banyak.
Kita boleh bergaduh hanya kerana kita dengar kita dengar berita tanpa usul periksa. Kan orang beriman tu boleh bergaduh hanya dengan berita yang tak pasti, hearsay. So kalau kita boleh prevent daripada awal, tak mungkin akan berlaku pergaduhan. Kan kerajaan Melaka runtuh. Yang terbaru ni nak buat PRN. Bukankah asalnya mungkin desas-desus je. Berita-berita yang tak pasti. Mungkin pemimpin-pemimpin 4 orang ni dicucuk oleh orang keliling sehingga mereka buat keputusan untuk tarik diri daripada menyokong pimpinan semasa. Ya, sila-sila. Bukankah itu yang berlaku? So, daripada berita yang tak pasti ni, maka berlakulah apa yang sepatutnya. Wah. Ustaz, seruan keempat kot sekarang. Kita seruan ketiga tu ayat 6. Betul, ayat 6. Cuma Kira saya ayat nak 6 sampai ayat 10 tu berkaitan seruan ketiga lah. Oh, okey. boleh lah. Itu apa tu? Nak sayang-sayang. So aku kena sayang. Ni apa ini? Okey. Betul. Saya nak kena bawa ni. Saya kena tidakkan. Tuan pengirim baru saya boleh bagi Pak Aidil baru saya. Kita berasa seruan ketiga. Rupanya ayat ke-6 ke 10 tu seruan ketiga. Liza kan? Apa aku kena buat ni? Chop. Saya kat sini. Cak kawan ni. Okey, nanti aku. Okey. Saya cuma recap daripada ayat 6 sehingga 10. Sebelum masuk seruan yang keempat. Begitu. Okey. So, ayat yang ke-11, seruan yang keempat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Berapa kali kita panggil orang beriman ni? Banyak kali dalam surah ni. Banyak kali. Innamal mu'minun wa in ta'ifatan minal mu'minin, kan? Banyak kali kita diseru berkaitan dengan orang beriman. So, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan rendahkan satu kaum daripada kaum min qaumin. Jangan rendahkan satu puak ataupun mencemuh, merendah-rendahkan puak lelaki yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Benda ni selalu kita buat. Boleh jadi mereka lebih baik daripada kamu. Bukan lebih baik daripada kamu, lebih baik daripada mereka. Wahai orang beriman, jangan merendahkan kaum lain. Janganlah suatu pihak okey, dia macam ni hebatlah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Tengok Allah punya level of cara Allah bertitah, cara Allah bercakap. Wahai orang beriman, janganlah ada sebahagian daripada mereka merendahkan kaum lain. Thank you. Merendahkan kaum lain. Boleh jadi kaum yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dia macam ni. Katalah saya bercakap dengan Kak Syidah. Kak, saya haraplah agar diorang tak buat benda ni. Okey, saya harap agar mereka, saya tengah bercakap dengan akak ni. Akak, saya harap diorang tak buat benda ni. Akak terasa tak? Ustaz cakap tentang orang lain, bukan saya. Allah tidak pun dalam ayat ni, tidak pun menuduh orang beriman, korang jangan buat benda macam ni. Tak. Allah kata, wahai orang beriman, diharapkan mereka tidak merendahkan kaum lain.
Orang beriman, pihak kedua. La yaskhar, pihak ketiga. Allah tidak pun buruk sangka kepada orang beriman berperangai, merendahkan orang lain. Tapi Allah kata diharap agar mereka tidak merendahkan orang lain. Allah tidak pun buruk sangka mengatakan orang beriman melakukan perbuatan tak. Boleh dapat tak? Tak dapat. Faham Ustaz? Wahai anakku, katalah seorang ayah dapat berita anak cik ni dekat sekolah tak buat kerja sekolah. So ayah cakap dengan anak, wahai anakku, ayah harap kawan-kawan dekat sekolah tu buatlah kerja sekolah. Janganlah culas. Ayah harap kawan-kawan engkau dekat sekolah buat kerja sekolah. Ayah tak pun cakap, ayah harap engkau buat kerja sekolah. Punya Allah dalam ayat ni punyalah Allah sayang pada orang beriman sehingga Allah tidak pun berburuk sangka mengatakan, wahai orang beriman, jangan korang rendahkan kaum lain. La yaskhar, janganlah satu puak. Sepatutnya wahai orang beriman, janganlah kamu merendahkan puak lain. Tapi Allah kata, wahai orang beriman, janganlah suatu puak, la yaskhar. Yaskhar ni orang lain. Janganlah mereka. Sepatutnya ayat tu, ya ayyuhalladzina amanu, la taskhar. Janganlah kamu merendahkan. Tapi Allah letak kesalahan tu pada pihak ketiga. Bukan orang beriman buat. Tapi ini nasihat kepada orang beriman. Nampak simple ayat tu. Tapi terkandung padanya kasih sayang Allah kepada orang beriman. Simbolik tu Ustaz dah. Maksudnya tak, Allah tak point direct pada orang beriman lah. Tapi Benar Allah tak point direct pada orang beriman? Tak? tapi dia indirectly lah. Maksudnya tak mungkin itu tanda-tanda kasih sayang Allah pada orang beriman. Betul. Tapi kalau kita baca biasa-biasa tak faham Ustaz apa penjelasan yang bagi ni lah kan. Memang sebab macam dia macam ada kata udas balik batu. Macam tu kan. Betul, betul. Dia seolah-olah macam tu. Problemnya bila Allah buat macam ni, kita tak faham. Walhal Allah datangkan dalam bentuk sangat berlapik. Ustaz, maknanya Allah datangkan dalam fi'il mudhari' tu patutnya kalau Allah nak direct kepada pihak kedua kita ni, Allah akan cakap la tas ta tu untuk kamu. Sekarang ni Allah guna ganti nama ketiga la yas, huruf ya tu kan Ustaz. Fi'il mudhari' ni membezakan dia kan. Oh jadi maknanya yang ni adalah satu teguran halus yang Allah nak jaga hati orang beriman. Betul. Yes. Faham. Exactly. Wah Liza, dahsyatnya. Teguran halus Ustaz ya. Allah nak jaga hati orang beriman, nak tegur. Tapi Allah tidak tegur direct. Allah katakan orang luar, orang lain yang buat ni, korang tak buat. Tapi korang janganlah buat macam orang tu. Tapi realiti ni memang kita buat pun. Yaskhar ni, okey. Untuk lelaki lain ayat, untuk perempuan lain ayat. Allah tidak kata wala nisaukum dan janganlah wanita-wanita kamu. Wanita-wanita beriman, tak. Wala nisaun, Allah buka. Dan wanita-wanita. Min nisain, daripada ramainya wanita. Asa ayyakunna khairam minhun. Jangan rendahkan wanita. Boleh jadi mereka lebih baik daripada kamu. Allah tak khususkanlah yang ni adalah nakirah, Allah guna tanwin. Betul. Allah kena faham bahasa Arab Ustaz kan? Aduh. Tu luar biasanya kalam-kalam Tuhan pada kita.
dalam nak memujuk, dalam nak mendidik, dalam nak bagi panduan, sangat halus. Sangat halus. So, Quran ini dia juga menjadikan hati kita lebih sensitif. Lebih sensitif terutamanya perkara-perkara yang kecil-kecil detail semacam ini. So, kekerapan kita membaca Quran ataupun kekerapan kita tadabbur akhirnya menjadikan hati kita lebih sensitif. Lebih lunak. Bayangkan Nabi punya lunak bagaimana. Ui, hati Nabi itu macam mana punya lunak. Dan selembut hati Nabi itu, softnya hati Nabi itu, baginda menerima cercaan peringkat tertinggi daripada kafir Quraisy. Kita kalau hati kita dah lembut, jiwa kita sudah mula tunduk dan patuh, tutur bicara kita akan menjadi semakin soft, semakin lembut. Kita tak ada tendensi untuk jerit-jerit, pekik-pekik, tak. Tapi bayangkan orang yang jiwanya lembut, dicaci, dimaki. Hatinya akan lebih sensitif dan lebih cepat luka dan berdarah. Begitulah hati Nabi yang Nabi serahkan semula kepada Allah setiap malam selepas baginda jumpa dengan masyarakat. Fa'idha faraghta fansab. Bila kau dah settle dengan masyarakat, dicaci, dimaki, kau kembali kepada Tuhan. Serahkanlah hatimu. Hati yang lembut itu sudah luka berdarah, kembali kepada Tuhan dan Allah rawat. So, apa bentuk yaskhar? Kita baca sebagai merendah-rendah, mencemuh. Apa bentuk merendah-rendahkan orang ni? Public shaming, body shaming. Kan? Apa lagi? Apa lagi bentuk merendah-rendahkan? Dengan perkataan, kau ni kulit kau gelap ni, kau baru balik dari Langkawi ke? Apa maksud baru balik dari Langkawi? Berjemur berpanas, kulit hitam, gelap. Ini untuk golongan have je, kau kan marhain. Itu merendah-rendahkan lah tu. Dan perkataan itu sangat banyak bentuk troll, merendah-rendahkan, sarkastik, sarkazm, ni semua termasuk dalam yaskhar. Apa saja aktiviti yang menunjukkan ada golongan yang superior dan ada golongan yang terkebawah. Itu yaskhar. You name it. Sama ada melalui perkataan, tingkah laku, perbuatan, memek muka. Tindakan kita tu kita sedar ke tak sedar? Sama ada sedar atau tak sedar. Allah kata la yaskhar. Sebab bila hati sudah sensitif, kita akan lebih menyedari apa yang kita buat. Kan? Kenapa Allah buat begitu? Kenapa ayat tu dalam bentuk begitu? Allah nak supaya hati kita lebih soft dan lebih sensitif. Kan macam tadi puan tu kata pukul anak sindir menantu. Kalau menantu yang tak sensitif, dia tak perasan apa yang mertua dia buat. Tapi menantu yang sensitif, dia akan beringat. Anak aku kena pukul sebab mertua aku nak sindir aku supaya lebih perhatian pada anak. Peribahasa kita tu digubal begitu rupa dalam bentuk teguran-teguran halus lah. Sekarang ni Allah sedang memberi teguran halus. La yaskhar qaumun min qaumin. Sebab perlakuan semacam ini, kan tindakan-tindakan ini, merendah-rendahkan orang lain, dia merupakan tindakan yang
tindakan yang menghilangkan sensitiviti. Orang yang tak sensitif dia suka buat benda-benda semacam ni. Troll sekarang ni lagilah. Apa kan baru-baru ni kalau puan-puan mengikuti perkembangan Liga Perdana Inggeris, antara pasukan terkemuka kalah 5-0 dengan pasukan terkemuka yang lain. Dalam Malaysia ni dia adalah pasukan-pasukan yang menjadi seteru utama. So bila dikalahkan 5-0 di tempat sendiri, dia merupakan satu aib yang cukup besar. Jadi pasukan yang menang ni, malah pasukan lain yang menjadi seteru kepada pasukan yang kalah, mulalah buat troll yang masing-masing. Apa maksud troll? Bahan jenaka bagi menjadikan pihak lagi satu lebih rasa berduka dan aib. Sehinggakan troll ni dianggap sudah menjadi biasa. Lalu ada satu jenama kereta yang nak jual kereta, maka diletakkan juga pada iklan kereta tu 5-0. 5 tahun garanti, tolak kosong, tiada tiada kerungsingan. Kenapa perlu buat macam tu? Kau jual kereta kot. Kenapa perlu masukkan unsur troll begitu? Dan troll ni bahasa moden sekarang. Ya. Maksud troll, apa maksud troll means? Gini akan melibatkan urban punya maksud lah. Lambat pula lah. Okay. Troll meaning. Definition dia, troll are people who leave intentionally provocative or offensive message on the internet in order to get attention and causing trouble or upset someone. So, dia meninggalkan sebarang remark untuk menjadikan orang lain tu lebih berduka, lebih terasa. Dan netizen Malaysia mencapai satu level lain berkaitan dengan troll. Sehingga Israel hari itu koyak. Perkataan koyak itu sendiri adalah troll. Allah kata apa? La yaskhar. Senang ke susah benda ni? Sangat susah dah nak kikis. La yaskhar. Sangat susah. Dan Allah kata orang beriman tak buat benda ni. Ini orang lain. Ustaz, dia baru dah pagi kita dapat, kalau tak tadabbur ayat surah ni, juga perkataan ni memang tak, troll tu perkataan biasa lah pada kami kan. Akan mungkin kita tak takut, tapi kita dah jadi macam sikit-sikit, jom kita troll anak-anak kan. Tapi hari ni, inilah dia peringatan dari Allah yang bagi ni. Benda tu jadi common, Ustaz, troll ni Ustaz. Akhir maksudnya masyarakat kita kan, orang Melayu pun sama kan, happy sangat kan benda tu, subhanallah. Aduh, baik. Dan kita rasa benda tu biasa dan boleh dibuat. Prank, satu lagi prank, betul? Prank, memalukan. Kenapa kita sanggup prank orang tu? Kenapa kita prank? Kenapa kita buat prank? Kejap, prank apa maksud prank? Prank means a practical joke or mischievous act, play or trick or practical joke on someone. Kita jadikan dia main-main. Why?
Sebab kita menganggap dia punya level rendah. Bukankah ayatnya la yaskhar, merendah-rendahkan? Kenapa kita sanggup buat lawak dengan orang tu? Sebab kita sudah menganggap level dia rendah daripada kita. Wajar dipermainkan. Dan troll dan prank sekarang ni sudah tiada batas. Pada mak bapak pun nak prank. Pada cikgu pun nak prank. So level cikgu, level mak bapak yang sepatutnya dihormati itu dibuat bahan lawak dan main. Dan bila ditegur dia kata apa? Prank je kot. Bayangkan tuan-puan, ada satu pasangan yang baru berkahwin. Dia bersuami prank isteri dia. Akibat daripada itu, komen daripada isteri. Pertama, saya tak sangka suami saya sanggup buat macam tu. Yang kedua, saya sudah hilang kepercayaan pada suami saya. Yang ketiga, saya rasa sangat kecewa dan saya rasa tak nak teruskan hubungan perkahwinan ni. Baru kahwin, suami dia buat prank. Dan isteri dia sudah rasa begitu. Kenapa kita jadi semacam ini? Sebab hilang sensitivity itu. Hilang sensitivity. Allah tak nak orang beriman begitu. Sebab tu Allah tidak pun sebut orang beriman buat. Ini semua orang lain buat. Wow. Itulah bila kita mula melihat dengan begini rupa ayat-ayat semacam ini, benda yang dah jadi kebiasaan itu menjadikan kita lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Memang sukar untuk kita ubah 100% kehidupan kita menjadi semacam kehendak ayat ini. Tetapi dengan ingatan berterusan terhadap surah Hujurat, terhadap ayat 11 ini, dia semakin lama diharapkan kita semakin buat amilus solihat tu, memperbaiki kehidupan kita. So apa pun tuan-puan, kita sudah menuju 11.30. Kita dah bersiaran sejam lamanya. Dan saya tidak berniat nak teruskan sampai ke hujung ayat 11. Saya tinggalkan dulu untuk la yaskhar qaumun min qaumin sehingga pada ayyakuna khairam minhun. Rupanya troll antara lelaki dan perempuan berbeza, prank antara lelaki dan perempuan berbeza, tekniknya berbeza, tindak tanduknya berbeza, sehingga Allah tegur lelaki lain, perempuan lain. Boleh jadi tindakan lelaki terhadap wanita bagi lelaki anggap biasa, tapi wanita sangat sensitif. Tindakan wanita terhadap lelaki, wanita rasa biasa, tetapi lelaki sangat sensitif. So Allah nak orang beriman jadi super sensitif terhadap perilaku, tindak tanduk, kata-kata, mimik muka. Jangan sampai ada orang terasa. Halusnya Allah nak kita jadi ni. Yes, betul. Bila orang buat prank dan troll akan rasa bangga dan dia rasa dia capai sesuatu. Bila prank dia tu berjaya. Wow, dahsyat. So ayat 11 ni, ayat yang ini berkali-kali dah Ustaz Hasrizal Jamil tulis, buat penulisan khusus berkaitan yaskhar ni, prank dan troll. Banyak kali dan tuan-puan disarankan untuk cari
tulisan-tulisan daripada Ustaz Rizal dan lihat bagaimana dia sangat tidak bersetuju terhadap budaya-budaya itu. Dan Allah sudah pun tegur sekian lama. Dan kalau kita lah yang baru dengar dan baru tahu tentang ayat ni, saya sarankan untuk kita berusaha menyingkirkannya. Sebab cara nak singkirkan itu terletak pada ayat 12 dan kita baru saja melalui muqaddimah perilaku-perilaku yang sukar untuk dikikis. Kita baru saja masuk muqaddimah dia. Dan ini antara perkara yang kita perlu korbankan. Kalau kita rasa benda itu penting, ini antara perkara yang kita perlu korbankan untuk capai keluarga Malaysia. Yang PM sebut keluarga Malaysia, ini perkara utama yang kita perlu capai sebagai orang beriman. Kalau kita kata kita nak macam mana nak jadikan orang Islam ni bersatu, ini perkara pokok yang perlu dicapai oleh setiap orang beriman untuk capai kesatuan. Tiada lagi dah istilah-istilah nanti wala talmizu anfusakum tu panggilan-panggilan Wahabi, Ahli Sunnah, Asy'ariyah, tak ada dah panggilan-panggilan tu, tak ada. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, panggilan-panggilan yang menjelekkan. Ni semua ini pahaman golongan kiri, dah tak ada panggilan-panggilan tu. Ayat 11 ni benar-benar membentuk satu kesatuan baru. Ayat 11 ni benar-benar nak mendukung innamal mu'minuna ikhwah. Ini seruan paling penting. Ayat ke-11. So tuan-puan, saya rasa cukup dulu 11.30 sebab saya nak bergegas ke tempat lain pula. So insya-Allah next week ya, kita akan saya cuba untuk untuk lengkapkan kita punya masa tu sejam setengah daripada pukul 10 hingga 11.30. Tapi apa pun ialah sebab kita dah mula 100% bertugas daripada office, tu yang masa dekat pejabat tu agak suntuk untuk kita bersiaran sejam setengah. Tapi apa pun saya cuba untuk completekan pembelajaran kita selama sejam setengah, dan diharap agar kekurangan saya itu dapat dimaafkan, dan kita berhenti dulu pada perkataan ayyakunna khairam minhunna. Sebab tadi bila ada puan yang sebut pasal dia rasa dia berjaya, dia accomplish dia mission tu bila dapat berjaya troll dan prank orang, dia punya dasar perasaan dia adalah khairan minhun atau khairam minhum, khairan minhunna atau khairam minhun. Dia rasa dia lebih tinggi, lebih berjaya, accomplish tu perkataan khair tu. Dia rasa dia lebih. Sedangkan semua manusia kan sama. Walaqad karramna bani Adam. Semua manusia levelnya sama. Dan nanti pada ayat yang ke berapa? 13. 13 Allah kata inna akramakum indallahi atqakum. Kegagalan kita memahami lebih tu bagaimana akan mengakibatkan kita memilih untuk syok sendiri. Buat macam ni aku rasa aku lebih. Buat macam ni aku rasa aku power. Tak. Allah kata takwa tu menjadikan engkau lebih. Atau takwa tu menjadikan engkau lebih berkuasa. Lebih power. Ana khairum minhu, kata Iblis pada Adam. Betul? Dalam suratul A'raf, aku lebih baik daripada dia.
So merasakan diri lebih ini juga satu penyakit yang sukar untuk diubati, melainkan kita buat sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nak buat apa? Tu pada ayat 12. Wallahu a'lam. Masuklah kalau kita suka bercakap berkata-kata dengan perkataan yang simbolik kadang-kadang barely merely itu termasuk dalam perkataan masuk dalam perkataan itu tak Ustaz? Barely itu sebentar masuk tak Ustaz? Kalau barely itu kan Ya, dalam untuk mengutuk tu kan macam, tapi tu macam tu untuk suka-suka musik, kurang-kurang untuk musik tapi dia hurt, dia macam mengaibkan orang tu lah kan, termasuk juga Ustaz ni. troll dalam bahasa Inggeris, perli dalam bahasa Melayu. Ya, kan kalau terus tu perbuatan kan, tapi kalau ni perkataan yang kata kadang-kadang suka-suka kan, tapi kadang-kadang dia memang sesuatu yang mengaibkan lah. Kadang-kadang tu orang kata dia terpaksa bersabar lah, sebab tapi nak sangka baik dengan dia sebab kita kena sangka baik, mungkin murid dia macam tu, tak lancar, terlupa semua kan, jadi nak sangka baik dengan orang beriman tadi kan ada ayat sebelum tu kan, kita kena sangka baik dengan orang beriman tu kan. Betul. Ada. Sebab orang Melayu sangat pakar dalam perli-perli ni. Sebab tu Israel sampai koyak tu. Kita memang sangat pakar dalam bidang memperli ni. Troll ni. Kita dapat lah anugerah daripada Israel ni. Ustaz, sempat ke kalau nak tanya satu je soalan Ustaz? Sila. Okey, Ustaz, contohnya kalau kita ni gelap orangnya Ustaz kan. Lepas tu kalau ada orang beritahu dengan kita, kita nak pakai baju warna merah, tapi kita ni gelap orangnya. Dan ada pula orang cakap, you should not be wearing baju warna merah sebab you are dark skin. Adakah itu body shaming? Ataupun adakah itu juga dalam ayat yang kita baca ni, ayat yang ke-11. So saya confused kat sini, sama ada dengan adakah itu troll ataupun body shaming ataupun memperendahkan orang lain, ataupun you are being frank, jujur, you are ikhlas. So jadi kat situ macam mana Ustaz? Sebab kita ni nak jaga hati orang, tapi at the same time kita nak beritahu hakikat yang sebenar kan. So jadi warna tu tak cantik untuk you sebab you gelap, so you should be wearing something pastel ke atau macam tu. Tapi kita takut dengan kata-kata kita tadi ini boleh melukakan orang lain dan menganggap itu sebagai satu kata-kata yang merendahkan, body shaming. Boleh Ustaz jelaskan? Terima kasih Ustaz. Dia punya pembeza adalah perkataan khairan. Bila kita ucap tu dan kita rasa lebih baik, itu salah. Dia bukan khairan daripada kita macam compare dengan dia. Kita contohlah anak kan Ustaz kan, kita ada anak seorang putih seorang gelap Ustaz kan. So jadi saya bagi senario lah, mungkin raya ni dia orang kata nak pakai baju merah. So untuk yang kulit yang cerah ni okey lah, but now untuk yang kulit yang gelap ni tak okey lah. So jadi ibu ni akan bercakap lah, it's not fair lah for him because he's dark kan. So jadi so the colour won't go with him. So bila kita kata dia dark tu, tiba-tiba dia akan rasa macam mak dia membody shaming kan dia. Macam tu lah Ustaz. So adakah kita nak berkata yang jujur sebagai seorang ibu, tetapi pada pandangan anak-anak dewasa ni dia merasakan mak dia macam merendahkan dia. Padahal tadi kita cakap kalau kita merasakan diri kita lebih baik Ustaz kan, tapi ini tidak. Sebab sebagai ibu kita cuba nak berlaku adil dan jujur dengan dalam berkata-kata. So di situ tadi saya nak tanya dengan Ustaz tu macam mana? Adakah ibu tu tadi bersalah? Kalau dalam situasi macam tu, pertamanya mungkin bila dah buat macam tu, ada kemungkinan besar ibu lebih perlu sensitif terhadap pemilihan perkataan. Cumanya dalam konteks khairam minhun, ibu tak adalah rasa macam tu. So dia tidaklah termasuk dalam perkara yaskhar ni. Betul. Cumanya tindakan selanjutnya adalah mungkin next time ada pemilihan perkataan yang perlu dititik berat berkaitan anak yang itu. Ya, betul. So pertama ibu tadi dalam konteks dia kata anak tak sesuai anak tak sesuai guna baju yang color macam ni, tidak termasuk dalam yaskhar ni. Dia tak termasuk dalam body shaming. Alhamdulillah. Tindakan ibu dia perlu pujuk balik anak tu lah.
terangkan pada dia, sebab yang dikira bersalah di sisi Tuhan, bersalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bila kita buat dan kita rasa khairan ni. Okay. Kita Alright. rasa accomplish, kita rasa kita capai sesuatu. Ya. Tujuannya untuk memalukan. Sedangkan mungkin ada perkataan kita yang orang tak boleh nak terima. Tapi kita tidak pun rasa lebih besar dan lebih megah. So dia tak termasuklah dalam ayat ni. Baik. Terima kasih, Ustaz. Dekat tu je ke pagi ni? So, Ustaz Pandurusan untuk seterusnya, jadinya insyaAllah kita pun habis awalan pagi ni, insyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Kalau ada perlu di-adjust masa, Ustaz bagi tahu kat Syeda, insyaAllah Ustaz kita akan cuba untuk dapat sesuatu yang kesesuaian lah antara Ustaz kan. Kami insyaAllah available je lah kan, seperti hari ni apa-apa kan suri rumah tangga dan juga insyaAllah kita berkata kita akan mudahkan bersama Ustaz lah insyaAllah. So insyaAllah sebab tu dengan itu kita end sesi pagi ni untuk hari ni dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Syeda. Sama. Sampai semua Kak Syeda. Alhamdulillah, perkataan hari ini kita dapat perkataan baru yang patut kita tadabbur. Ya, sama-sama. La yashqar, ya Liza? La Ya. yashqar, la yashqar, la Jangan yashqar. mempermain-mainkan la yaskhar. Sebab apa yang boleh mempermainkan orang lain tu? Sebab kita rasa khairan minhum, sebab kita rasa kita lebih baik daripada orang tu. Itu yang tak boleh. Dua perkataan ni lah, la yaskhar khairan minhum. Kita rasa kita mempermain-mainkan orang tu dengan troll, prank semua tu sebab kita rasa kita tu lebih baik daripada orang tu. Tu yang tak boleh. Itulah benda jadi macam biasa kan. Allahu Akbar. Dah jadi satu kebiasaan sekarang troll dengan prank tu. Sama semua. Maksudnya kita ni betul yang dia cakap, dinormalisasikan. Sampai jadi ada dekat macam-macam lah sekarang. Ya Allah. Tapi syukurnya Alhamdulillah ni Allah bagi peringatan kat kita lah melalui tadabbur ni kan. Kalau kita tak tadabbur kita pun tak tahu dah, kita tak berdebat, tak macam mana pun ayat ni kan. Kita bila orang perang kan kita suka, kita pun tempas kaki, dalam terus kita pun gelak-gelak juga kan. Patutnya kita kena tak bersetuju lah cara tindakan mereka tu kan. Banyak berlaku benda-benda tapi jangan cakap kesiaan tu macam sukarlah untuk kita nak perjuangkan kalau kita sendirian kan. Tapi mungkin Allah bagi ilham kat kita lah dengan tadabbur surah Al-Hujurat ni kan Liza kan. Ada rasa lah Itulah. Nah, sebenarnya kan Kak Syeda, Liza, apa yang saya nampak lah, sebenarnya troll atau prank ni ataupun tadi apa yashhar tu, sebenarnya saya nampak secara overview lah sebenarnya Allah nak ajar kita berhati-hati dengan lidah, itu saja. Betul. Apa saja yang keluar dari mulut kita, sebab apa yang saya bagi contoh tadi adalah anak sendirilah. Kita tak tahu bagaimana penerimaan seseorang tu. Sampai saya terfikir, saya ni body shaming ke tidak? Lama saya fikir dan hari ni Allah baru jawab pertanyaan saya. Dia bukan sekadar apa yang keluar daripada lidah, apa yang dilirik daripada mata kita pun cukup. Kalau daripada ayat ni, sebab ayat ni sangat teliti. Daripada ayat sebelah ni. Daripada lirik mata kita pun dah boleh membuat orang rasa. Muka facial expression kita kan. Ekspresi muka kita macam mana. Segala-galanya. Padahal masa kita berkata-kata itu, kita jujur memberitahu hakikat. Tu yang tadi Ustaz kata ada beza tu, sebab kita bukan kata kita khairan minhum tu. Tapi dia pada akak lah, akak rasa it's not because of that. Sebab pada tu dah cakap overview tadi ayat ni sebenarnya berhati-hatilah sebab kita tak tahu. Berhati-hati. Kita tak tahu orang punya perasaan tu macam mana. Yang menerima tu tak tahu macam mana kan. Kita niat sebab kita itulah dia halus sangat ni, halus teguran Allah. Tapi sekarang ni nak applykan, saya sekarang ni bila nampak macam ayat ni tadi terfikir sambil Ustaz cakap terfikir. Maknanya terfikir kesilapan yang kita buat dulu tu, yang kita cakap. Terfikir, maknanya sekarang ni kita jangan cakap
awak gelap, awak tak boleh pakai warna merah. So Tak kita walaupun dekat anak kita sendiri sekalipun lah tak boleh. So jadi kita kena cakap lah, kalau kita kena cakap orang lain. Tadi kan macam Ustaz bagi contoh tadi. Ya, dia cakap pada pihak ketiga. Ya. Teguran Allah tu pada pihak yang ketiga kan. Maksudnya Allah nak point kat kita tapi Allah point pada orang lain kan. Janganlah. Bila poin pada orang lain tu baru kita terfikir. Jadi benda tu secara halus tidak direct kepada diri sendiri, diri orang tu. Macam tu. Allah Kan Akbar. semalam bila kan kita pun ada satu kuliah tak silap di mana bila seorang sahabat ni datang kepada Rasulullah SAW mengatakan dia sangat suka kepada zina. Kemudian Rasulullah tak cakap dia, Rasulullah tak marah pun pasal zina tu, tapi Rasulullah kata bagaimana kalau orang lain dengan ibu kau, dengan adik saudara perempuan kamu semua tu. Jadi inilah tadi saya akak cuba kaitkan. Jadi dia suruh kita fikirlah maknanya. Kita akan terfikir pasal bila macam tu kita fikir kan. So actually kita kena kaitkan dengan pihak lain, jangan melibatkan pihak yang sedang kita berurusan. Itulah sebab tu kena faham ni. Ni kata ganti nama dalam bahasa Arab ni kena faham. Bila kita faham macam ni. Belajar bahasa Arab, orang tak belajar bahasa Arab dia baca je lah. Liza pandai bahasa Arab, okey lah. Tak pandai. Ya Allah tak pandai. Sikit sangat. Sikit sangat. Betul macam Kak Az lagi tak ada ilmu. Tapi sikit sangat. Tapi bila Ustaz sebut tu nampaklah gambar apa benda yang Ustaz nak sampaikan tu nampaklah macam tu lah. Kalau sendiri baca tak nampak ni. Kalau Ustaz tak cerita tak nampak. Dia kan surah Hujurat ni dia relate dengan masyarakat ni. Betul. Adab kita. Keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat. Akhlak kita. Lepas tu saksiah diri. Saksiah. Tapi itulah Kak Syida pun macam hari ni maksudnya keteguran dakwah lagi lah kan. La yashkar tu kan. Sebenarnya nak jadi orang beriman ni sangat susah tau. Sebab tu Abdullah Ibn Mas'ud kata bila ada ayat-ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, kita kena beri betul-betul tumpuan kepada ayat ni sebab kita nak dengar apa yang Allah cakap tu. Perintah yang wajib kita ikut dan larangan yang perlu kita tinggalkan. Kita kena benar-benar bagi tumpuan. Kalau kita tak beri tumpuan maknanya kita belum beriman. Jadi memang sukar jadi orang beriman ni. Ya ayyuhallazi tu, ya ayyuhallazi tu ada sebab Allah khaskan panggilan tu untuk ya ayyuhallazina amanu. Dia banyak dalam ayat ni maknanya kalau nak jadi orang beriman tu bagilah tumpuan benar-benar kepada ayat yang Allah akan sampaikan ni. Saya merasa takut. Dia ada perintah dan juga ada larangan je bila ya ayyuhallazi. Kalau ayat ya ayyuhallazina amanu dia ada perintah dan larangan. Kita kena make sure kita faham apa Allah cakap tu. Kalau tidak kita belum beriman. Kita mengaku beriman tapi kita belum beriman. Allahu Akbar. Panggilan itu Kak Syida hanya Allah tujukan pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu. Artinya bila kita dapat ya ayyuhallazina amanu tu kita kena merasakan Allah panggil kita. Sebenarnya Allah panggil kita. Allah panggil. Kalau kita beriman ya, kalau kita nak jadi orang yang beriman, kita kena make sure kita follow. Maknanya bila kita baca tu, bila baca ya ayyuhallazina amanu, kita lah tu. Kita ni sebenarnya orang yang beriman kan. Siapa yang rasa beriman, berhenti. Fahamkan ayat tu. Tapi itulah sebab kita ni tak ada kemahiran untuk faham mendalam. Jadi kita perlulah guru-guru macam Ustaz kan untuk bagi tahu kita. Kita dapat betul. Selalu kalau dalam Al-Quran ni kita jumpa ya ayyuhallazina amanu, tak silap saya ada 88 ayat. 88 ayat dalam surah Al-Baqarah aja ada nak dekat 6 banyak. 6. Setiap kali bila baca ya ayyuhallazina amanu saya akan berhenti dulu. Tengok dulu kan. Rasakan yang Allah sedang memanggil kita walaupun kita tahu kalau bagi rate iman 1 ke 5 mungkin kita ni 0.5 kot. 1 kot kan, malu nak mengaku orang beriman kan, tapi kita nak betul. Kak Syida punya persepsi perasan lah kita 5 kan. Macam tapi maksudnya lepas ni bila kita lepas baca Quran ni, maksudnya dulu kalau kita baca ya ayyuhallazina amanu kita kata aku ni tak layak dipanggil orang beriman, tapi tak boleh sebenarnya perasaan macam tu. Kita kena rasa kita kena kata aku ni orang yang beriman kan, macam itulah sepatutnya kan. Kita kena rasa kita beriman tetapi kita kena tahu kalau bagi cara nak dapat beriman macam mana. Apa yang Allah nak dari kita untuk jadi orang beriman tu, apa kehendak Allah kepada kita yang kita mesti ikut. Dan kita tinggal apa yang Allah nak. Beza Kak, ada orang iman yang tinggi, nabiin, siddiqin, syuhada. Itulah level dia. Level dia. Dia juga tak ada lah cakap tu iman sedipis kulit bawang tu. Itulah dia. Nak cakap level orang solehin pun malu. Kan? Betul.
Kita ni terlalu berendah diri lah kot dia akan macam tu kan. Sebab kita memang orang tak macam beriman ni, kan. kita jangan perasan kata kita tu dah beriman selagi kita tak buat 88 ayat suruhan ayat orang beriman dalam ni. Banyaknya. Jangan perasan. Allahu Banyak, Akbar, Kak. tak Banyak. tahu. 88 tu antara tau Kak. Yang Betul, berbeza. betul. Antara ada lagi kan yang banyak. Antara. Tak tahu lah. Ya Masya Allah. Allah. Tapi kan hasil kita dah tadabbur ni betul lah akan ada hati kena ketuk lah kan. Peringatan kat situ. Masya Allah. Dan sebab-sebab semua terkongsian. Terima kasih Liza. Jazakallah khairan katsira. Jazakallah Ais kan atas perkongsian yang pagi ni, insyaAllah. So kita mungkin kena adjust masa kot dengan Ustaz kan untuk utusan pada Ustaz masa dia kan. So insyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Kalau boleh kan minta tolong share ada sikit apa tu dekat grup kan ya ayuhal lazi tu kan apa. Walau tak banyak pun tak apalah sikit-sikit. Tidak, dia ada buku tau Kak Syida, buku tebal. Ya ke? Saya ada buku tu. Tak, cuba share. Liza share nanti sebab saya ni tak berhijab ni, nak buka video pun tak kena. Tak, nanti saya snap ayat tadi nanti saya snap. Buku ni tebal Jadi huraian, Tapi Indonesia lah, saya tak ada Melayu. Tapi apa sebab dia atau siapa lah sahabat-sahabat yang mendengar sekarang ni Ustazah Dr. Solehah ada buka. Kan kita masuk kelas tu tapi tak sampai lagi lah ayat ni. Baru Al-Baqarah. Liza ada ya? Saya masuk. Ada, Alhamdulillah. Jadi nak buka apa tu? Itulah kelas ni lah ayat-ayat. Ya, Alhamdulillah amanu. Berapa kelas dia tu? Satu Khamis malam. RM10. Setiap hari Khamis malam. RM10 je Kak. RM10 sahaja setiap kali kelas lah. Okey lah, tak ada masalah sangat. Nanti Liza share insyaAllah. InsyaAllah. Masuk lagi ke tu? Boleh join lagi ke? Boleh join lagi ke tu? Sampai habis dalam buku 88 ayat tu lah. Tak, maksudnya kena bayar lah kan join tu. Sebulan sekali akak bayar setiap hari Khamis malam pukul 9 hingga pukul 10.30 macam tu lah saya. Lepas tu by end of the month dia minta akak bayar lagi sekali kalau akak nak join lagi lah kelas tu. Sebulan sekali lah bayar, ada 4 kali sesi. Tak apa, nanti Liza brief lah nanti ya. Okey, insyaAllah sahabat-sahabat semua, Kak Ira rasa teruja lah dan terkesima dengan ayat pun yang Ustaz bagi tahu tadi lah, Yashkhar tu kan, subhanallah. Satu tamparan hebat daripada kita ambil cakna lah ayat ni lain kali, jangan mudah-mudah lah nak prank orang ke, nak turun orang ke, nak suka-suka nak pilih orang ke, inilah Allah bagi peringatan kat kita pada ayat ni, subhanallah. Rasa macam yang Allah takutnya kan. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, so insyaAllah jumpa lagi ya esok pagi dengan kelas Ustaz Enam pula ya. So, Kak Syida end kasih pagi dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa lagi insyaAllah ya.